Sudahlah kita sikit. Kita ni pula tidak ada akta yang melindungi kita daripada diancam kemukusan. Orang lelaki ni panggil spesies diancam kemukusan. Kalau kaum wanita kanak-kanak tu, wanita kan ada tak akta perlindungan kaum wanita? Beruk lewat memang gajah tu ada akta perlindungan kembalian. Mana boleh kita perempuan bunuh pun dah. Lepas tu kita nak kekalkan dia punya populasi dia. Orang lelaki ni tak ada akta perlindungan. Bagi perempuan. Jodoh je besok tak tahu berapa keras dia tinggal. Malam ni Alhamdulillah lah suruh kita ni aman orang lelaki. Tapi tak tahu lah bila kita selama mana boleh bertahan aman di langit. Takut dia perempuan. Besok hilang tak ada dah. Kerana bimbanglah tuan-tuan maka mereka terperangkap. Dia boleh jadi murtad. Kenapa? Kerana cinta. Dan bila dia perangkap wanita Islam ini, gadis-gadis Islam ini, dia dengan duit, dia nak kalau belajar di IPT, dia tahu kita ni belajar dengan PTN. Belajar dengan pinjaman. Hidup sesak, kadang-kadang yuran potong duit habis pinjaman untuk potong yuran, kita bina ceramah tak ada dah. Kena pula rasa jiwa nak seronok terlebih. Oh, umpan pula dengan handphone, ada 3G lagi. Allah. Bagi pula top up, tiap-tiap bulan RM30, RM50, mati kira lah tuan-tuan. Akhirnya dia akan perangkap dengan perangkap apa? Dengan perangkap hubungan seks. Bila darah dah tergadai, maruah dah tergadai, senang ke tuan-tuan? Dia kata kalau kita kahwin dengan air. Kalau nak kahwin dengan air, kita tukar agama masuk Islam. Saya takkan masuk Islam. Habis, semua tak ada boleh tinggal. Ada sampai ke tahap berzina, dia pun dah minum pula dia punya sihir air sendiri, holy water itu habis. Kita buat roadshow tentang kenapa sesat, kenapa murtad. Dan saya pergi betul ke tempat itu, ada berapa puluh orang, 60-70 orang, anak-anak gadis yang pernah lari pada rumah yang murtad, yang mengandung anak luar nikah, yang ada dah melahirkan anak. Tapi alhamdulillah mereka dia risau. Dia belah menengok. Kadang-kadang Ustaz Stofa pula, Ustaz kalau nak tambah seorang lagi ambil lah, saya tidak tahu. Bukan dia takut bini tak takut kita. Itu salah. Nak sangat. Hari-hari tu kita mikir benda tu. Hari ni tuan-tuan dah ya Allah. Menangis mak ayah dia kalau dengar anak sesat dan murtad. Kena kelompok lama dia gangster. Apa yang payah dia boleh buat. Tengok macam mana Aisyah Bukhari tu dah. Belum nak ayah dia boleh kena pukul lah ya Allah. Dia sebelum berhenti dia kena pukul ayah. Sebab apa nak ambil anak ni. Tapi kita ada kekuatan untuk Islam hari ini. Sebab itulah kita nak jaga akidah kita. Jaga akidah anak-anak kita. Sebab ancaman untuk menyesatkan akidah kita ni tuan-tuan, sama ada beralih kepada agama lain ataupun ancaman apa yang sesat ini bukan sakat beralih pada agama, kadang-kadang kekal agama tapi mengikut pok-pok orang sesat. Masih lagi kononnya nama Islam tetapi akidah tak betul. Antaranya ajaran Syiah. Ajaran apa lagi tuan-tuan? Tarikat yang sesat. Kalau kita belajar Firaq wal adiyat, firqah, kumpulan sesat, tarikat sesat. Kita tentu kalau belajar tarikh tasyrik, bagaimana sejarah kepecahan umat Islam itu kurun, kumpulan dan kurun, bermula daripada majlis tahqiq. Maka terpecah umat Islam kepada jumhur mu'tadilin dengan golongan khawarij. Jumhur mu'tadilin ini adalah golongan ahli sunnah wal jamaah, terpecah pada dua pula. Golongan madrasah ahlul ra'yi dengan madrasah ahlul hadis. Golongan ahlul ra'yi ini mana banyak mempelopori pendapat pandangan hukum ni berdasarkan kepada hiyal syar'i. Ini pandangan logik. Kenapa berlaku begitu? Dia ada kesan contoh bila berlaku di futuhat Islam ni. Dia bermula pada zaman dah selesai pada zaman Umar bin Khattab, bermula ni. Pelebaran kawasan wilayah Islam, disambung lagi lepas itu pada zaman kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Bila futuhat Islamiyah berlaku, generasi awal para sahabat ikut jihad tuan-tuan, mereka pergi ke benua-benua lain. Dan di dalam ingatan mereka ialah hadis-hadis Rasulullah. Lalu hadis yang tinggal di bumi Hijaz, Mekah, Madinah pun tak banyak. Ulama yang belajar pada zaman itu dengan tubuh sekitar ada tak begitu luas, mereka banyak berhukum yang menafsirkan Al-Quran. Juga perkara tidak sebut yang Al-Quran adalah hadis berdasarkan pada stok hadis yang ada pada zaman mereka di lokasi mereka, tempat mereka. Sebagai contoh, mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Peringkat awal tuan-tuan, stok hadis ini tak banyak. Kemudian zaman selepas itu zaman Al-Imam Malik.
rahimahullah. Dan dia ada dasar dia tu untuk dipanggil masadir mazhab dia. Al-Quran, hadis, bagi setiap mazhab tu, ijma', qiyas, ada amal ahli Madinah, ada macam-macam lagi tu. Jadi sebagai contoh, Imam Malik banyak berhujah dalam pemahaman dia dalam berdasarkan kepada hadis-hadis dalam kitab kita induk di kitab Muwatta. Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i pun belajar kitab Muwatta 5,000 hadis tak silap saya. Dan pada usia 15 tahun Imam Syafi'i mengajar kitab Muwatta. Umur 15 tahun, kita 15 tahun tak perlu bangga lah. Kita masuk selepas lagi. Tak tahu puluh bilik lagi. Ini 15 tahun dia boleh mengajar kitab Muwatta dah tak ada. Kemudian zaman tadwinul hadis bermula pada zaman Al-Imam Asy-Syafi'i. Zaman tadwinul hadis ada perkumpulan dan klasifikasi hadis. Dia wujud apa? Wujud ialah raja-raja hadis dikumpulkan disambung oleh ulama terkemudian contohnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tuan-tuan juga ilmu usul fiqh. Tadwinnya penyusunan dan pengumpulan ilmu usul fiqh ini adalah berlaku pada zaman Imam Syafi'i. Ulama kata Imam Syafi'i lah orang pertama sekali yang menyusun dan mengklasifikasi ilmu bersama dengan usul fiqh. Usul fiqh ni ada dalam dada Rasulullah dan para sahabat. Dia cuma disusun, silibus dia begini, muqarrar dia oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka tuan-tuan di aliran sebelah lain lagi berlaku perpecahan, lahirnya golongan Syiah, golongan Mu'tazilah, golongan sesat ni macam-macam pesik, macam-macam perangai mengikut gurun dan takut. Sebab itulah tuan-tuan, kenapa pertama sekali kita nak tahu kenapa umat Islam melainkan kenapa. Usulnya sebab pertamanya kerana berdasarkan kepada kekuatan hadis yang mereka miliki banyak mana. Kemudian dalam sudut disiplin bagaimana nak menentukan hadis ni soal apa sahih atau tidak. Syarat-syarat sahih sesuatu hadis itu berbeza antara satu ulama dengan ulama lain. Ada yang syarat sahih dilonggar, ada syarat sahih sangat ketat sebab nak jaga amanah. Yang khusus dalam bab akidah. Nak berujar dalam bab akidah ni tuan-tuan, mesti hadis ni sahih. Dia ada kronologi dia, bermula dengan Al-Quran, dari mutawatir Al-Quran, kemudian hadis-hadis sahih, hadis mutawatir. Kemudian ada khilaf istilah ulama berbincangan adakah hadis ahad boleh dipuja untuk dalam masalah akidah. Lepas tu kita kena tahu, orang baik, orang kampung kuliah Al-Qadhiru, kita jumpa jalan tu bincang masalah-masalah pening. Kita pening, kita tahu sebab sahabat punca dia, insya-Allah kita boleh bertolak ansur dalam semua perkara. Dan kita kena bertegas dengan stand kita dalam semua perkara, tak ada tolak ansur dalam masalah-masalah orang sabit dengan khurafat, sesat, bid'ah, sebagai contoh. Hari ini kata bid'ah jadi fobia. Ustaz takut nak mengatakan benda ni tak boleh sebab bid'ah, takut dia belum sebagai Wahabi. Ini kalau sebut bid'ah Wahabi ni, tanya nak Wahabi ke? Dan taklah. Kalau tahu kita Abu Wahab, itu Nabi, tidak Abdul. Wahabi kita ambil salah pada Wahabi. Ini gerakan siasat ke akidah ke benda, kita kena tahu sekarang. Baru kita boleh letakkan kesalahan letak salah untuk di mana. Berdasarkan kepada stand mereka yang sudah apa. Termasuklah akhir apa ahli sunnah wal jamaah kan kita keluar. Kalau kita nak balas sangat ni, kita sampai tahap kafir kedah. Sekarang dah wujud dah tuan-tuan. Masalah isu suka mengkafir ke ulama. Golongan Ahbas sebagai contoh saya akan jelaskan. Kita buat kajian tentang Ahbas masa saya bagian penyelidikan. Besar cabaran tuan-tuan nak berdepan golongan Ahbas.